Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekali lagi, dah on air ke tak kita ni? Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bersama saya Zulkifli Razak, Zul Razak. InsyaAllah selain bersesi kat sini, kita juga akan ada personality. Jadi dari 2 jam ni dekat sini, dekat sini jugalah 2 jam, 5 sampai jam 7. Sekali lagi pada jam 8 hingga jam 9 kita akan sentuh something yang interesting. Wassalam Nabil, iaitu kepada personality yang dua, Sam Altman. Bagi siapa yang tak tahu ChatGPT, malam ni kita akan sembang mengenai ChatGPT, dan Azmi akan bercerita mengenai TikTok. Something yang current kepada sekarang ni. Jadi hari ni kita akan mulakan balik topik satu kita, iaitu pembentukan minda pedagang atas talian. Dan ada 4 siri yang kalau saya lah wassalam Rosdi, kalau saya lah boleh rewind balik, boleh start balik trading ni daripada hari pertama, I wish saya dengar benda ni. Dengar, tapi dulu tak peduli kan. Kita cuma nak buat duit. Itu je yang kita ingat. Hazim, wassalam. Hari itu akaun saya problem. Okey. Jadi kalau saya lah boleh start balik daripada hari 1, I wish saya buat semua ni. Saya ceritakan sikit sebelum kita masuk ke topik kita dan juga analisa pasaran. Saya bermula sama seperti anda semua, Saya ingatkan trading tu ikut-ikut. Saya ikut-ikut, Saya ceritakanlah daripada salam sore, daripada hari pertama, Saya mengenali dunia dagangan ni lama. Sejak saya umur 14-15 tahun lagi, Sebabnya pakcik saya dia berdagang, dia trade saham, masuk keluar. Tapi mak saya sendiri dia seorang banker, terlibat dengan retail banking. Siapa yang bekerja dekat bank ni mungkin anda pernah dengar retail banking, Dan beliau dan mak saya juga dia ada beberapa corporate client, di mana mereka ni sering bercakap mengenai pasaran saham. Jadi saya terdedah kepada benda. Saya ni sebab saya suka ikut mak saya travelling. Dulu-dulu Atirah. Saya suka ikut mak, dan mak saya pun suka nak bawa saya. Jadi dinner lah, pergi Malaysia kan kita banyak public holiday. Jadi kalau ada kursus, mak saya punya kursus, saya pun ikut, dan masuk bilik kursus. Kalau siapa yang kerja Maybank dulu-dulu tu, sebelum ada pusat latihan, kan Maybank ada pusat latihan, dulu merata, dia tak ada pusat latihan. Tak tahu sekarang ni lah. Ni cerita 30 tahun lepas, Dan mungkin lebih daripada 30 tahun, Dulu tak ada pusat latihan. Wassalam kali. Okey. Kurang handsome. Hari ni nampak kurang handsome. Saya rasa macam handsome terlebih hari ni. Tu saya kurangkan sikit. Semalam terlebih sangat kan. The thing is, saya dengar pasal dunia perniagaan. Saya dengar pasal saham. Saya dengar pasal pasaran dunia. Dan saya sendiri sebab sekolah saya dalam bidang sains, dalam sains, jadi tak ada subjek ekonomi. Faham tak? Tapi semasa form 1, form 2, form 3 itu saya minat subjek perdagangan. Somehow I did well dalam matematik dan juga perdagangan masa form 1, form 2, form 3, But form 4 lebih kepada matematik, tapi tak ada dah subjek ekonomi, tak ada subjek art, sebab sains. Siapa yang faham kurikulum lama tu, dia lain sikit daripada kurikulum baru, Dan saya berminat pasal dunia saham ni, dan kawan-kawan saya pun, sebab saya adalah cucu yang paling tua
Dan paling sulung lah Dan kawan saya adalah pakcik saya, sebelah mak lah Dan saya ikut dia orang sebab saya pun minat badminton. Uncle saya seorang ni dia minat badminton. Jadi saya pun ikut beliau main badminton. Dan kawan-kawan saya pun kawan dia, kawan pakcik saya ni Dan saya dengar dia orang bercakap mengenai saham apa semua. Saya pun curious lah kan, sebab dengar cerita nak buat duit kan. Yes, exactly Sunbi. The thing is, saya melanjutkan pelajaran sebab saya asal dari Kuching. Lepas tu saya melanjutkan pelajaran ke Shah Alam dalam program twinning program lah di antara ITM dan satu konsortium dekat US, Musia program. Siapa tahu benda tu tahulah, siapa tak tahu tak apa. KPP. Kalau anda dekat Shah Alam tu section 17. Tinggal kat section 18 yang flat tu dekat Giant. Okay. The thing is, jadi saya terpisah lah dengan kawan-kawan saya ni Kawan-kawan saya lebih berusia daripada saya lah Dan kembalinya saya dari luar negara, melanjutkan pendidikan 2 tahun kat Malaysia, 2 tahun kat luar. Balik dari luar negara tu, tengok kawan-kawan saya ni, dia orang ni berduit. Masa sebelum saya pergi, kereta tak ada nak pergi mana-mana. Sebab dia orang ni lebih berusia dari saya, 5-6 tahun lebih berusia, lebih tua dari saya. Nak ke mana pun dulu saya yang bawa kereta, drive dia orang. Balik dari apa? Muka apa tu? Jambu. Tak nampak sebelah mak atau ayah. Dua-dua. Dua-dua. Muka jambu tu warisan daripada mana? Dari belah bapak, dari belah mak. Sama-sama. Okey. Balik dari belajar tu, balik dari luar negara, nampak kawan-kawan saya ni berduit semacam je. Tukar kereta macam tukar baju. Faham tak? 2-3 minggu tukar kereta, 2-3 minggu tukar kereta, jual kereta, beli kereta, jual kereta, beli rumah, melabur dalam hartanah. Saya pun tanyalah, duit dari mana? Kau buat macam ni. Waktu tu tahun 97 saya balik belajar 97, sebelum ekonomi jatuh. Sebelum yang cerita Thailand, sebelum cerita Soros semua tu Waktu tu kita digelar sebagai Tiger of the East. Malaysia ekonomi memang dahsyat Dan pada waktu tu saya nampak dia orang, saya pun berminat lah, ingin nak masuk dan dia orang pun ajak lah saya macam mana nak trade. Saya pun tanyalah pasal saham. Dia orang ceritalah pasal saham juga. Dia orang buat duit daripada pasaran saham So dia macam ni, buka satu CDS account. Kita buka lah satu CDS account. Kalau dekat Sarawak tu kita banyak guna bank utama. Dululah bank utama. So buka lah satu CDS account dan ikut-ikutlah dia orang kan. Mula dengan modal RM10,000. Mula dengan, dulu ada second counter dulu second board. Itu triggernya. Betul tukar-tukar kereta, duit nak pergi masa tu. Kalau dekat Kuching tu, kalau nak pergi mana pun, nak pergi KL je lah nak pergi KL, jom pergi, dia orang belanja, senang je. Duit macam air waktu tu kan, tengok dia orang senang je kan, ikut je. So saya buka akaun, minta duit. Mak pun encourage, nah duit, sebab kita baru balik belajar, mana ada duit, tak ada kerja kan. So saya pun start lah dengan RM10,000 tu. Buka akaun clear. Lepas tu start lah. Apa yang dia orang beli, saya beli. Kita day trade. Faham tak? Pagi masuk counter, apa yang dia orang cerita, apa tip yang dia orang bagi, kita ikut. Masuk counter ni, masuk. Petang lepas makan, jual, keluar. Itu je. Tiap-tiap hari buat benda yang sama. Tak tahu kenapa beli, kenapa jual, tak tahu. Kita try lah. Dia kata masa tu saham Renault. Kita pun buka lah, baca cerita pasal Renault. Cari dalam newspaper. Pergi library tu. Pergi library, tahu tak index card? Pergilah cari newspaper, ada microfilm. Siapa tahu benda-benda ni. Sekarang ni tak ada dah. Ada lagi ke tak tahu kan. Saya ni pelik sikit. Kalau nak beli something, saya nak tahu pasal benda tu kan.
Masalahnya nak cari dalam newspaper tu satu-satu, siapa simpan newspaper? Dulu tahu tak newspaper? Zaman ni ada yang tak tahu newspaper tau. So saya pun pergi sampai pergi library tu, pergi tengok dan cari microfilm, cari news lama-lama apa syarikat ni. Sebab waktu tu akses kita kepada internet ada, tapi pernah dengar 15151511 yang dulu-dulu tahu, yang ada bunyi tut malam-malam tu kan. Tu dulu. Wassalam. Okey. Jadi akses kita kepada information amat kurang. Nak tahu something tak tahu, kita cuma berdasarkan word of mouth. Kawan kata beli, kita beli. Kawan kata jual, kita jual. Dan ikutlah kursus macam-macam, kursus jadi ahli perniagaan, kursus untuk apa je lagi macam-macam kursus lah mengenai ekonomi. Ikutlah kursus-kursus tu, tapi blank, tak tahu apa. Itu asal saya. Sampailah pasaran jatuh. Dan saya minta, masa tu saya saya baru saja lulus untuk ambil lesen menjadi remiser. Masa tu assistant dan kawan remiser, kita kerja dengan dia, bukan kerja apa pun, kita ikut dia dan dia ceritalah pasal indikator, dia cerita pasal chart. Kita dengar macam susah je benda ni kan. Waktu tu belajar chart apa tahu? Kita belajar XOXO. Tahu tak chart XOXO? Tahu chart XOXO? Tak ada chart. Chart semua kita lukis sendiri. Kita cuma guna day chart, daily chart, XOXO tu. Ya, apabila katalah chart tu naik, dia bertukar kepada turun. XOXO tu, point and figure. Point and figure chart. Yang kita tahu cuma 45 degree. Siapa yang pernah belajar pasal point and figure chart, bila break out daripada 45 degree ke atas, then kita cari peluang untuk long. Itu je kita punya teknik. Tak tahu apa. Memang tak tahu apa. Cerita company pun tak tahu, tak ada info. Dan saya bernasib baik sebab masa tu pasaran tengah bullish. Wassalam Kristianto. Dan ikut je lah. Dan basic dia, saya sama kepada ramai kita, ingatkan trading tu cuma kepada chart, kepada apa yang berlaku dalam ekonomi. Saya gagal satu benda. Bukan tak untung. Untung. Sebab pasaran tengah naik. Duit tu tak lekat. Faham tak? Ikut kawan-kawan, jual beli kereta. Keluarga saya ni ada syarikat kereta tau. Saya kereta senang nak tukar. Faham tak? Kalau orang dekat Kuching tu mungkin tahu Tan Brothers. Pernah dengar tak? Call dia. Nak kereta apa? Nanti datang ambil. Siapa kat Kuching? Tukar-tukar kereta. Kereta senang je kan. Dalam sebulan at least sekali tukar kereta. Tak jadi duit. Sebabnya kereta tu bila kita jual, value dia jatuh. Faham tak? Sampailah pasaran jatuh, cerita yang Soros. Tapi saya bernasib baik sebab saya mula nak masuk pasaran hartanah. Saya keluar daripada market, keluar duit saham-saham saya, nak beli rumah. Yes, very famous. Sebab saya nak beli rumah. Dan bapa saya mendapat offer untuk beli rumah dekat Taman Sukma. Kalau nak tahu kan. Dia macam ni. Dulu ada pertandingan sukan Malaysia. Dekat Kuching tu dia buat satu kawasan dekat tak jauh dari stadium. Dia panggil sebagai untuk perumahan bagi atlet-atlet inilah tu yang dia panggil Taman Sukma. Atlet-atlet yang datang itu tahun 88. Tapi masih ada rumah-rumah dia yang tak terjual. Di-offer kepada kaki tangan kerajaan. Bapa saya ni polis. Jadi dia dapat offer beli beberapa biji rumah. Dia pun belilah.
saya pun chip in duit untuk beli. Dan rumah tu lah yang bila saya berkahwin, saya tinggal dengan wife saya. Bapak saya masa mula-mula beli tu, kita pakai nama dia lah. Kalau nak tahu cerita dia, saya keluarkan duit beli rumah bersama dengan bapak saya, dan dapatlah dan selamat daripada apabila market jatuh. Tapi value rumah tu jatuh lah. Sebab waktu mula-mula, tu cerita saya. Tak ada, ni kenapa saya cerita benda ni? Jangan buat mistake saya. Jangan buat kesilapan saya. Trading tak ada, tak nampak hasil. Jadi untung pun tak nampak hasil. Dia jadi lain. Tapi saya bernasib baik sebab saya keluar market. Satu, sebab saya ambil kursus. Kedua, sebab saya nak melabur dalam pasaran hartanah, dalam rumah tadilah. Saya bernasib baik. Betul-betul nasib baik. 2 minggu sebelum tu nasib baik. Sebelum pasaran pasaran saham jatuh, saya memang bernasib baik. Dulu rumah, berapa je rumah tu? 95 ke 125, macam tu lah. So beli 4 unit. Kita mula-mula beli 4 unit. Ada yang corner, ada yang ni, jadi range price dia 90 lebih ke 100 lebih. Boleh Sunbi. Tu sebab rumah tu offer lah. Kalau tak ada harga tu. Okey, kenapa saya cerita semua ni? Bila kita bermula berdagang, kena ada something. Berdagang tu bukan hanya market. Makin lama anda trade, anda akan dapati benda ni. Kalau anda gagal buat benda ni, anda akan sentiasa cari teknik terbaik. Faham tak? Apa teknik? Tengok dia ni, macam mana kau trade? Belajar teknik ni. Jumpa kawan ni, macam mana kau trade? Belajar teknik. Kau untung ke? Untung adalah juga. Pergi kat seorang ni, belajar teknik ni. Okey? Kalau anda masih buat benda tu, berhenti dulu. Okey, kita ceritakan kepada topik ni selepas ni. So, topik kita pembentukan minda pedagang atas talian. Sebelum kita mula, saya baca penafian dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi. Tahap risiko tinggi boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dengan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Fedul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan selama lebih daripada 20 tahun. Cerita otai. Sekarang rumah satu saja. Yes. Lebih kurang Sunbi. 200 lebih. Rumah saya jual rumah tu tahun saya pun tak ingat. Tahun 2007, 2008 saya jual rumah tu, sewa. Lepas tu jual lah sebab saya tak dapat nak jaga. 200 lebih, tak silap saya lah. Kepada jiran belakang rumah beli. Okey, jadi kita lihat dulu kepada pergerakan pasaran di mana kita masih Atirah. Ni Atirah. Atirah. Mana Atirah? Saya suruh Atirah update chart ETF kan. Ni dia. Sekejap saya tunggu Atirah reply. Macam mana nak guna benda ni? Macam mana nak dapatkan chart-chart tu? Update yang di sini sahaja. Pergi dekat sini, chart update, load layout, chart update sahaja. Yang dia nama-nama kat sini kan, scroll dia jumpa chart update. Chart update kan. Okey. Bila Atirah tekan yang atas ni, watch list and details, tekan dia dan klik yang big picture ni. Klik big picture. Boleh Atirah? Klik big picture, dia akan keluar list. Semua chart ni, kebanyakan dia lah saya dah update.
Nanti saya bagi homework kepada Hakimi, Atirah dan Zul ya. Klik dia. Klik yang di sini, cat-cat ni. Ni nak dapatkan cat yang berbeza. Gold. Ni semua saya update dekat weekly lah. Okey. Platinum. Corn. ZN. So, Atirah cuma jumpa macam yang Atirah sebut ada XL apa entah. Semua tu dah ada kat sini. Semua dah saya susun. XLY. Boleh Atirah? Step dia sekali lagi pergi dekat load. Katalah kita tutup kita tutup. Okey, dari mula. Okey, kita tutup cat ni. Pergi dekat sini, load layout. Lepas tu pergi cat update. Saya dah star kan. Maksudnya dia akan ke atas ni saja. Tekan dia, keluar benda ni. Boleh? Faham? Okey, lepas tu klik yang atas kali ni, watchlist and detail, tekan big picture. Kadang-kadang Kimi tukar yang lain ataupun siapa-siapa tukar yang lain kan. Tekan big picture, anda dapatlah list instrumen yang ada kat situ. Jadi AUD, US dollar, UCAD dan lain-lain Nanti hujung minggu ni tolong update cat-cat ikut kepada apa yang saya dah letakkan So kita punya view sekarang ni B ni kat sini. Ni yang saya letakkan dalam Facebook minggu lepas. Okay, B kita dah lengkap. Tak ada dah B besar ni. B besar ni dah tak ada dah. B besar kat atas tu tak ada. A kita dah lengkap sini. B kita dah lengkap kat sini. Okey. Sebab penurunan sekarang ni nampak 5 lekuk. Okey, tak apa. So, kita lihat kepada apa yang kita nampak dekat pasaran. Kita jangkakan untuk correction daripada sini. This correction akan menemui satu kawasan resistance. Belum lengkap, belum habis lagi. Dijangka akan test trend line dan membuat pullback. That will be the first pullback kepada low ini. Yang kita nak tengok sekarang ni adalah low ini. Adakah dia akan bertahan? Seperti yang saya nyatakan sebelum ini, disebabkan oleh pergerakan yang kita lihat kepada struktur di sini untuk saham-saham utama, untuk ETF, ada yang membuat 5 lekuk. Seperti yang kita ceritakan pada sebelum ini. Contohnya seperti saham, pelbagai saham lah. Semalam tak buka, ingat Martin Luther King's Day. Malam ni baru anda tengok kepada pergerakan pasaran tu. Sebab pasaran US akan buka pada malam ini. Kejap, ni. Okey. So kita nampak lonjakan dari bawah ni. Bagi dia load sekejap. Okey. Apple ni nampak seperti 5 lekuk dah. Okey. Ni nampak seperti 5 lekuk dah. Kita nampak untuk Microsoft pun semalam tak buka. Kita jangkakan pada malam ini dijangka akan membuat benda ni. Akan break dan completekan 5 lekuk dia. Wassalam Yus. Okey. Maksudnya kita jangka struktur ini struktur motif. Sekiranya struktur ni motif, ini akan lengkap. But ia boleh lagi buat benda ni dan turun ke bawah. Kenapa kita katakan ini tak berlaku? Disebabkan terdapat saham-saham utama yang dah break high di sini untuk Microsoft. Contohnya, kita lihat a few. Contohnya seperti saham Google ni. Sorry, bukan saham Google. BRK. Mana yang dah break? Ini dah break high. BRK ni. Naming. Letakkan sama seperti saya namakan sekarang. Atirah, letakkan seperti saya namakan sekarang. XLBW Weekly.
Itu je. Sama macam sekarang. Faham? Kita dah break high. Jadi kita katakan bahawa strike low ini akan bertahan. Low ini adalah sama dengan Microsoft punya low di sini. Wassalam Kim. Tesla yang tak cantik. Tesla tu XL consumer discretionary. Ya, lagging. Ini lagging. Sebab tu pilih yang leading. Sebab tu kita pilih yang leading. Mula-mula nanti baru tunggu set. Ingat dia daripada leading kepada concurrent kepada apa? Kepada lagging. Mula-mula yang leading dulu akan buat setup. Lepas tu kita tunggu kepada concurrent. Lepas tu tunggu set. Bukannya tak trade dia langsung. Nanti masa ni Tesla belum lagi. Tapi kalau ada seorang yang pelabur jangka panjang, Tesla ni memang dah sampai area support dia. Mana pergi dia punya equilibrium punya ni. Sekejap. Hilang pula dia. Tesla ni memang sampai equilibrium dia. Tariklah equilibrium kat situ. Sekejap, weekly. Dari sini. Tesla tu memang sampai equilibrium dia. Okey. Itulah untuk Tesla. Ni bagi mereka yang jangka panjang. Yang lagging. Okay, UNH. Kita jangkakan low di sini is the low. Okay. Dan saham-saham utama menunjukkan bahawa low ini dah establish. Now soalan dia adalah low ini. Kita sekarang ni tengah test this trend line dari atas dan nampaknya ia akan membuat 5 lekuk. Kalau kita lihat US 500 ya. Saya tak berminat kepada indeks US untuk semalam. Untuk sekarang. Sebab sekarang ni dia baru saja satu. Low, high. Tak berminat. Ya. Macam mana? Ini fractal dalam time frame berapa? Kita nak tahu lekuk ni macam mana kita tahu dia satu. Tukar time frame. Tengok kat mana yang dia buat parabola tu. Kat sini tak nampak. Untuk Stoch kan, tak nampak. Tukar time frame H4. Ni tak nampak berkeluk-keluk. Tukar kepada daily. Daripada bawah ni daripada dua ni, ini berlekuk-lekuk. Faham tak macam mana nak tentukan fractal? Dua ni berkeluk-keluk dia kan. Tukar lagi daily. Kita tahu. Sini adalah satu lekuk. Tu cara dia. Daripada bawah ni, ini satu. Daripada bawah ni, ini satu. Belum ada parabola. Jadi kita tahu ini daily punya. Daily punya fractal, kita boleh gunakan minor. Itu table yang fractal tu Satu kita letakkan satu. Dia lengkapkan satu merah. Itu cara nak tentukan fractal. Kita nak tunggu, macam mana kita tahu dia mula buat pembetulan? Kita nak tunggu dia buat U macam ni. Itu je. Macam mana kita confirmkan? Kita tengok kepada RSI. RSI break. Baru kita confirmkan dia mula buat 2. Momentum kena ada. 5333. Okey. Jadi ini kita masih lukis ke atas sebabnya belum dekat daily tadi. Yang kita tahu dia tengah buat momentum daily masih satu rumah. Boleh? Macam mana nak guna Stoch ni dengan structure? Tu dia. Ini masih satu structure daripada dua ni. Daripada dua ni Ni masih satu structure daripada dua ni. Ni masih satu structure.
Bila 5333 tak kisah. Kan? Then bila dia buat ni, then baru kita kata dia membuat satu structure lain. Jadi kita turun time frame dan kita kira lekuk dia H4 tak nampak berkeluk-keluk kan. Tukar kepada yang nampak H6 ke H8 ke, tu yang anda nampak dalam edit wave orang pakai time frame pelik-pelik. Anda nak nampak yang jelas 1 1 2. Lekuk 3 yang paling tinggi, 3. Ni 3 RSI. Jadi dalam ni time frame kecil lagi. Boleh? Okey, ni 4 kepada 5. Time frame lagi kecil. Dia macam broccoli. 5, 3, 5, 3, 5, 3. Sampailah dia buat pembetulan yang lebih besar. Jadi macam mana kita tahu dia buat pembetulan yang lebih besar? Bila dekat daily tu reset. Sini reset. Dan baru anda kata lekuk 2. Boleh? Tapi ni tak break high. Jadi tak ada setup. Ini masih boleh buat low, high, higher low, ataupun 1, 2, 3. Yes, satu cycle. 5, 3 ataupun 9 5, 9, 13 dan 7, 11 kan. Itulah dia macam tu. Itulah sequence. Okey, ni tak ada setup sebab tak break high. Belum ada low high, higher low, higher high. Ni sama US 30. Tak ada. Ni satu lekuk. Ni satu lekuk. Satu saya tak minat. Tak break high. Low, high, questionable, higher low. Sebab dia tak break high lagi. Okey. Kita tengok kepada US 100. Sama. Ni semua daily punya satu cycle. Belum cycle. Satu price. Low, high. The moment dia break ini, barulah kita kata low, high, higher low, higher high. Baru kita kata ada trend. Sebab ini nampaknya satu. Sebab itu kita gunakan fractal 1 minor. Ni yang saya sedang ceritakan bagi siapa yang tak tahu minor ke apa benda tu. Mana slide kita ni? Dia lebih objektif cara ni. Kalau tak lukis seorang lukis lain, seorang lukis lain. Dengan cara ni, anda akan fractal tak lari. 1 atau 2 fractal tak lari. Anda tak akan lari jauh. Saya tengah bercerita pasal yang ini. Kenapa kita gunakan minor? Harian. Boleh tak saya gunakan minit? Boleh. Itu maksimum dia. Faham? Maksudnya, boleh tak saya tukar chart ni kepada satu hitam? Boleh? 2 hitam. 3 hitam. 4 hitam. 5 hitam. Habiskan 1 merah. Anda boleh guna macam ni kalau anda jangka movement di sini tidak trending kuat. Faham tak? Kalau kita guna yang hitam tadi. Sekarang ni kita sedang menjangka kat sini akan buat 3 off. 3 momentum. Kenapa? Untuk kita lukis macam tu, yen pair lekuk yang sama kena ke atas. Dolar kena sideway ke atas. DXY.
Untuk dia buat 3. Sebabnya UJ tu kena naik ke atas. Tengok yang sini. Ke atas ni. 3 of 3. Beza dia kalau saya lukis 1. Kalau saya lukis 1 hitam, 2 hitam, 3, 4, 5. Melengkapkan 1. Untuk ini berlaku 2. Sini baru dia jadi macam tu. Maksudnya dekat sini yen pair boleh ke bawah. Dolar sideway ke bawah. Faham tak? Kalau saya lukis macam ni. Tu fractal. Sebab itu saya amat titik beratkan fractal tu. Apa cerita dia? Apa beza kat situ? Sini adalah kita extendkan 1. Kalau kita extendkan 1, itu fixed dynamic. Fixed dynamic adalah dolar. Faham? Itu fixed dynamic. Itu adalah dolar. Nampak kenapa pentingnya ini tak boleh tukar? Ada orang lukis main tukar. Color kuning pun ada, color purple pun ada. Aduh, tak boleh. Dia adalah bahasa cat. Dengan itu anda faham anda sedang tengok apa. Tu bahasa dalam Elliott Wave. Boleh Kristanto? Tak ada orang cerita benda ni. Tak ada. Tak ada orang cerita benda ni. Serius. Anda pergi mana-mana tak ada orang cerita macam tu. Dia akan cerita lukis 1, 2, 3, 4, 5. Main sedap. Satu. Sebab momentum. Tapi dia tak cerita apa kaitan dia dengan lain. Sebab kita akan lukis market ni sama. Jadi kalau kita cerita ni akan buat 3, then yang lain-lain sama. Spain dan lain-lain. Jadi itu bermaksud contohnya macam AJ dekat sini. Sini akan buat, masa buat 3 tadi, ni boleh naik. Yes, negative yen dynamic. Ni masa dia, iaitu yang ini. Kenapa indeks yen pair masa tu? Ini, bab B ni. Jadi B kat sini, nampak? B kat sini kita jangka apa? WXY or ABC? Kita jangka ABC. Barulah dia ada structure motif. Faham? Baru dia ada structure motif. Itulah cerita dia. Sama. GJ kat sini. Baru dia ada structure motif. EJ. Di sini. B kat sini. B yang lebih besar. Baru dia structure motif. UJ. Di sini. B kat sini. Sini akan buat WXY. Or diagonal zigzag. Nampak? Macam mana anda menjangka ke depan. Saya tahu ini ambil masa untuk nak faham dia. Tapi itulah dinamik dalam pasaran. Kita menjangka ke depan. Jadi bila ada incomplete, kita trade. Kalau tak ada, jangan. Okay? EJ. Semua satu cerita. Everything satu cerita. CAT JPY. Di sini. Dan seterusnya dolar. Dijangkakan dolar akan ke atas dalam lekuk 2 di sini. Ni lengkap 1, lekuk 2 dolar. Tapi dolar kat sini 3 lekuk. Oh, 7. Ya, sebab untuk 3 dalam 3 indeks berlaku, iaitu yen dynamic ataupun negatif yen dynamic, dolar kena sideway ke atas.
supaya UJ tu naik. Sebab itu gold pada waktu tu akan jatuh. Pada waktu tu gold akan jatuh. Ni. Sini. Gold di sini akan jatuh. Last leg dia. Pada waktu itu. 3 of 3 dalam indeks. kita lukis ke depan. Bukannya lukis yang ini, lukis sekarang ni tak. Kita nak tahu mana yang ada peluang untuk kita trade. ABC ada structure motif, tapi WXY ada structure motif kalau dalam dia ya substructure. Mungkin dalam time frame yang lebih kecil lah. Tu dalam substructure dia lah. Boleh? Okey. So balik kepada cerita indeks tadi, yang saya minat adalah UK 100. Ni yang kita minat, iaitu apabila dua ni berlaku nanti. Dua ni saya tak nampak jauh macam ni lah. Ini mungkin cuma test this trend line. Ni nanti 38.2 kat situ. Situ je dia. Saya tak nampak dia jauh macam tu. Ni mungkin situ. Kita jangka ke depan. Kalau kita nak tengok belakang buat apa? Kita tengok belakang untuk jangka ke depan lah. Tapi yang kita nak tahu adalah kat mana aku nak trade. Jadi yang kita nak trade adalah dua kat sini nanti. Dua yang ini nanti. Cara dia, Kimi dah buat Excel tu. Ada pertukaran sikit Kimi. Okay. Apa dia buat kat sini suka hati dia. Sebab kita tahu kita sedang lihat structure daily. Dapat tak trade dekat M5 dia? Tak dapat. Sebab ini momentum daily. Kecuali anda pergi dekat time frame kecil lah. Time frame kecil pun payah anda nak tengok kan. Anda nak tengok M1 dia. Berkeluk boleh, tapi memang anda tak ada kerja lain lah. Satu hari lekat kat situ kan. Jadi anda faham, di structure besar ini sedang buat correction. Okay, so saya minat masih menunggu kepada UK 100 ni. Lain daripada tu, nothing. JP225 tak ada. Ini mungkin satu lagi untuk sama dengan indeks lain, melengkapkan lekuk 5 sebelum membuat correction ke bawah untuk untuk JP225. Esok kita akan ada Bank of Japan di mana pasaran menjangkakan Bank of Japan dijangka akan kekal, dan yang jadi perhatian pasaran adalah kepada inflation target dia. Maksud saya benda ni, Bank of Japan anda nak think, esok dia akan keluar benda ni. Lama tak update dia punya tu. 2023 dia akan keluarkan. Ni tak ada. Belum lah. Ini dia akan keluarkan nanti Anda nak tengok last dia keluar adalah pada September. Anda nak tengok projection dia untuk inflasi dalam ni ada tak? Ni statement saja. Mana dia punya ni saya pun tak ingat bulan berapa statement. Kejap. Monetary policy releases, ada all decision. Kejap, yang dikeluar table outlook for ni last dia keluar adalah Oktober. Jadi Januari akan ada keluar. Ni yang dia akan keluar. Ni yang jadi perhatian pasaran. Sebab dia akan letakkan kepada inflasi.
Sebab, tahu tak kenapa ni penting? Ni, benda ni. Ni detail dia. Anda nak tengok whether dia akan naikkan kepada inflasi punya target. Faham tak kalau dia naikkan ni apa maksud dia? Sekarang ni berapa julat yang dia letak untuk JP untuk JP 10 years, untuk JGB tu. JGB 10 years punya yield. Sebelum ni adalah 0.25 atas dan bawah negatif 0.25. Dalam mesyuarat sebelum ni, dia besarkan julat ni kepada target dia adalah 0.400. Let me explain apa dia. Dia besarkan julat ni kepada 0.50 atas, bawah negatif 0.50. Julat ni adalah untuk mengawal kadar faedah pasaran. Okey. Sekiranya dia nampak inflasi dia target lebih tinggi, maksudnya ini dalam mesyuarat akan datang, mungkin tak kali ini, mesyuarat akan datang mungkin dinaikkan lagi kepada 0.75 ke negatif 0.75 bawah. Apa benda ni? Ini adalah kadar faedah pasaran. Faham tak? Saya pernah cerita portfolio tu kan? Instrumen tetap, instrumen tidak tetap. Instrumen tetap, pulangan dia bergantung kepada kadar faedah. Jadi, ini akan menyebabkan duit tu keluar daripada yang tidak tetap kepada instrumen tetap. Sebab pulangan dia makin naik. Flow duit. Yang tidak tetap ni, inilah saham apa semua. Sebab itu bila kadar faedah naik, pasaran saham boleh turun. Yes. Jadi, kita nak tengok benda ni. Kalau dia kata, sekarang ni CPI untuk Jepun, tengok ni. CPI Jepun ni, dia ada special sikit. Kalau ada tengok dekat Trading View ni, tengok. Dekat Trading View pula. Jadi cerita fundamental lah pula. Boleh lah cerita Jepun. Dia ada something yang lain daripada orang. Tengok ni prices. Okey. Dia ada yang lain sikit. Mana dia? Inflation, CPI. Korang nampak tak? Core. Ni tak ada dekat tempat lain tau. Core. Core dengan core. Yang lain ada core CPI kan? Dia ada core. Pernah nampak tak benda ni? Pasang tak benda ni? Ni. Core. Nampak core dia 2 kali? Pasang tak benda ni? Orang lain, dia letak core CPI je. Yang kat Jepun dia ada core. Apa benda lah core tu? Tu yang jadi dekat apa yang Bank of Japan punya ni, yang ini. Less fresh food and energy. Kalau core tadi cuma less fresh food. Dia core. Dia spesifik sikit. Ya. Yang dekat Jepun sekarang ni 2.8. Ini 1.8. Saya nampak dia akan naik. Jadi jangan terkejut dengan sekiranya tiba-tiba besok dia orang naikkan. Saya tak terkejut. Mungkin. Itu boleh menyebabkan yen akan kuat lagi. Jatuh lagi. Pasaran saham jatuh lagi. Mungkin. Itu boleh menyebabkan lekuk 2 tadi lah. Saya tunggu benda tu je. Faham? Tak faham? Ni tadi, ni mana apa hilang lah pula dia. Ni tadi, core.
Yang lain orang pakai core je. Core CPI, core consumer price, core inflation rate. Semua ni tinggi daripada Bank of Japan tau. Cumanya market tak faham kenapa Bank of Japan tak naik-naik benda tu. Ni, jadi saya nampak mungkin dia orang akan, kalau tu naik, yang kita cerita pasal 0.50, negatif 0.50, ini mungkin akan dinaikkan. Basically, in other word, dia naik rate, tapi tak secara langsung. Entah, tak tahu. Koko. Pernah dengar benda ni? Zul dia cerita. Tak apa. Hari ni dengar Koko. Kau belajar apa tadi? Belajar Koko. Apa benda kau belajar Koko? Tak kisah. Yang penting apa kita nampak kat technical. Faham? Untung kat kita UK 100. Kita tunggu benda tu lah. Barulah ini dapat jadi. Barulah 3 kat sini dapat ini dapat turun ke bawah. Barulah ni yang last ni. Sebab tu ada nampak JP225 ni masih lemah. Sebab itu saya masih lukis GJ ni semua masih yen pair ni masih ke bawah. Tapi ingat, ini semua dah sampai 100%. Semua ni dah dalam area support dia. Kalau Bank of Japan besok, ni dalam area support dia. Kalau Bank of Japan besok, dia tak buat apa, ni boleh naik pecut. Kes JPY. Ada ada dekat apa paper dia dekat Bank of Japan punya website sendiri. Faham? Saya tak terkejut kalau ini berlaku. Sebab secara teknikal je kita berada dalam area support. Itu je. Jadi macam mana indeks boleh naik? Sebab itu, the whole thing dekat indeks kat sini, the whole thing kat sini nanti, dia akan lengkapkan apa? Ini adalah 1, 2, pecut, 3, 4, 5. Dan akan buat retracement yang besar. Dan ini cuma melengkapkan satu hitam. Sebab itu yen boleh ke bawah lagi. Satu hitam. Faham? Kalau dia break high ini, satu hitam ni break high, depend kepada pecut kat sini. Katalah 1, 2, 3, 4, 5, 1. 2 ni kita trade. Itu je. Mungkin tidak kepada US 100, mungkin kepada US 30. Ni tak jauh. Ni ada chance nak masuk. Faham? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 ni kita masuk. Boleh? Barulah kita jeling kepada US 30. Sekarang ni belum. Anda jeling saham. Faham? Okay, so kita jangkakan masih ada ni masih item C ni dah lengkap ataupun WXY. Kalau C lengkap turun kat sini, ini adalah WXY. Sebab sini 3 lekuk. Ataupun kita masih ada 1, 2, ini lekuk 3, 4. Kalau nak lukis kecil-kecil dia lah. Saya pakai contact lens awal hari ni. Tidak ada update Dropbox. Ni macam ni. Kalau nak kecil-kecil dia lah. Ini membenarkan untuk indeks membuat dan melengkapkan ke atas. Lekuk 5 ni. 4 minit lagi alamak. Okey. Faham cerita saya?
Nabil, macam mana anda boleh sure customer untuk beli investment? Oh, dia insurance. Okay, euro, US dollar. Ni boleh. Ini ingat ini boleh lengkap. Saya boleh letakkan 3 ni sini. 3 ni saya boleh letak sini. Jangan kejar kat atas ni. Jangan kejar kat atas ni. Ataupun ini masih lekuk 2. Okay, jangan kejar kat atas tu. Jangan kejar kat atas ni. Bila-bila 2 ni berlaku. Kalau nak trade juga 2 ni. Jangan trade yang tu tadi. Okay? Jangan trade kat atas ni. Kalau short term lain cerita. Tapi H1 ke atas tak ada. Ini boleh lengkap. U-Chef pun sama. Saya tukar, kalau perasan, chart semua saya tukar. Dollar index ni, kita ada shallow B. B ni kecil je. Saya tak suka nak tukar kecil macam ni. Tapi disebabkan oleh jangkaan kepada indeks, kita kena buat macam ni. B ni lengkap. Ingat seperti yang saya sebut sebelum ni, kita tengok euro US dollar lah, terbalik dia. Ini boleh jadi lekuk 4. Faham tak? Sini boleh jadi lekuk 4. Sini A, sini B, sini C. Dan sebenarnya kita membuat pembetulan yang lebih besar kepada euro US dollar ni untuk melengkapkan B ni. Satu, saya tak minat untuk nak masuk di sini. Tak minat. Saya cuma minat nak curi ayam. Sekiranya sini turun 5 lekuk. Faham tak? Bila euro US dollar, katalah penurunan pertama dia 5 lekuk, bounce ini bukan set up untuk elite wave, untuk 3711. Tak. Sekiranya ini jelas 5, ini boleh trade untuk short. Itu structure. Dan ini adalah 4. Tapi syaratnya sini cuma 3. Dan hujung dan 2 ni tak ada divergence. Tak apa, itu cerita lain. Tu nanti jauh lagi tu. Itu monthly chart, jauh lagi. Yang penting sekarang ni jangan kejar kat atas ni. U-Chef, US dollar abaikan dulu. Ini masih boleh buat lekuk 2 kat atas ni. Okey, jap. AUD US dollar kita scroll sekali bas. Gold nothing. Silver pun sama. Tak ada apa. Copper, minyak. Minyak ni saya cuma tunggu ni. Kalau ini ke atas, that's it. Minyak dah mula ke atas. 2 kita pindah. Sini A, sini B, sini C. Ini belum break lagi. Kalau break kita tukar. Okay. Bukan nak trade minyak. Masuk kepada XOM. Masuk kepada syarikat minyak. Sekiranya 3 kat sini berlaku. Okay. Kita break dahulu. Kita sambung selepas ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung selepas ni. Dapatkan ganjaran tunai tanpa had dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita rangkumkan ya. So, kita jangkakan untuk dekat indeks, pembetulan ini akan pergerakan ini akan berakhir dan ia adalah structure motif. Dan kita jangkakan pembetulan akan berlaku sekurang-kurangnya 3 lekuk. Dan apa yang kita minat? Kita minat kepada UK 100, di mana apabila pembetulan 2 tu nanti berlaku dekat Wall Street punya indices, itu adalah masanya untuk
FTSE melakukan pembetulan 3 dan FTSE dah ada higher high. Dan setakat ini dia masih lagi incomplete sebab baru 3. Tu dia. Okey, jadi saya akan cari peluang dekat 2 ni nanti. Cuma kita nak tunggu bilanya 2 ni berlaku. Jadi cara dia, anda tengok U ni berlaku. Parabola tu berlaku. Dan RSI tu break trend line. Sekarang ni tengah test trend line. Dan ini adalah masanya last untuk anda masuk yang leading. Faham tak? Saham-saham daripada sektor yang leading, saya akan senaraikan, so kita ada masa. Saya akan senaraikan dalam ini nanti apakah sektor-sektor yang leading, kejap. Kita akan senaraikan nanti. Dekat mana ni? Okey. Kejap. Dalam Chartpad punya ni, ada nampak sequence report. Ni saya tak update lagi. Atirah tengah update file. Ni saya akan updatekan nanti untuk sektor ranking. Boleh? Kepada time frame. Kepada time frame. Okey? Saya akan gunakan daily dan weekly. Daily, weekly dan monthly. Jadi bergantung. Ini sebabnya lebih kepada melabur dalam saham instead of trading untuk jangka panjang. Boleh? Faham tak apa yang kita akan letakkan kat sini? Kita akan letakkan daily, weekly, monthly. Apa yang sedang leading? Apa yang lagging? Apa yang ni berdasarkan struktur yang kita buat semalam. Faham Yus? Yang kita cerita semalam. Nabil? Yang kita cerita semalam. Yang benda-benda ni. Yang benda-benda kat sini. Berdasarkan sektor yang leading. Ini lagging. Mana pergi chart dia? Hilang. Ni lain. Salah. Sekejap. Okey. Yang ini apa yang leading, apa yang lagging. Okey, ini lagging. Ini lead. Dia dah ada pecahan. Boleh? Ini pun lagging, baru 1. Ini lead. 1, 2, 1. Ini dah lead communication. Financial. Ini belum. Ini concurrent. XLI. Ini belum break atas. Ini concurrent. Saya tengok apa? Saya tengok benda ni. Daripada bawah ni 1, 2. Kalau dia dah break high ini, itu lead. Kalau dia belum break high, itu adalah lagging. Itu adalah concurrent. Kalau dia baru 1, itu lagging. Itu je. Structure. XLU. Ini adalah, ini 2. Ini tak ada ke bawah. Tapi belum nampak dia punya ni. Jadi kita letak 2 dulu lah. Kalau yang lain buat correction, ini masih boleh buat 2. Ini adalah lagging. Baru 1. Utility. XLB. XLB belum break high. Ini concurrent. XLRE. Ini concurrent. XLE. Ini leading. 1, 2, 1, 2. Boleh tak dibuat 2 ke bawah lagi? Boleh. Kalau dibuat 2 ke bawah, cari saham dalam energy sector. Sebab ini dah break high. Hopefully lah dibuat ke bawah. Kita nak dibuat correction, baru dapat entry. Dia buat benda ni. Kalau dia buat benda ni kan. Then, sebab itu saya lukis minyak ke bawah. Energy. Then kita masuk kepada saham-saham syarikat dia. Simple konsep. Amat simple. Ya Lokman. Tanya Lokman.
Sama juga UK 100 ni dia lead. Sebab daripada bawah ni 1, 2 dah ada struktur lain. Ini lead. Dia akan berubah. Kalau chart dia sama, dia simple lah hidup kita. Kadang-kadang ada acceleration dalam yang lain. Faham? UK 100 ni dia dah ada struktur baru. Maksudnya, ini dah confirm. Macam dekat US 500 ni, ataupun US 30 lah. US 30 ni, yang ini, dari bawah ni, dia baru 1, 2. Ini belum break high. Boleh tak dia buat macam ni? Boleh. Sebab itu kita tak trade yang ini. Katalah nanti kan, tiba-tiba dia pecut. 4, 5. Lepas tu kita nampak ada set up dia. Kita trade dia, itu je. Masa ni tak. Of course akan ada benda berubah. Tak ada benda yang, itulah sebab itu kita panggil dia dynamic. Berubah. Pasaran tu tak sentiasa macam tu je. Bila ada perubahan, kita ubah. Dia tak ada, oh itu je betul. Tak ada. Kita tengok struktur. Kalau struktur dia berubah, kita berubah. Tak ada. Sebab itu dalam analisa, anda tak dapat fikir anda je betul. Yang betul market. Kalau market buat macam tu, anda kena ikut market. Sekarang ni, market tengah tunjuk apa? Market tengah tunjuk Eropah punya indeks leading. Kita cari bila dia buat dua ni. Nampak? Keluar dekat sini, Atila. Dia buat sekarang juga. Dahsyat. Ni kalau ada employee of the month, dia menang. Boleh, Rahman? Apply dia dalam saham. Kalau anda trade dekat saham Malaysia, benda sama. Sama je. Anda trade dalam currency, sama je. Ini, tak ada. Ini adalah satu. Tengok AUD-JPY daripada bawah ni. Anda bandingkan yen pair. 1, 2, 1. Ni jangka buat yang besar lagi. Ini maksudnya inilah satu struktur. Macam mana kita tahu satu struktur? Tengok AUD-JPY ni. Anda pergi time frame lagi besar. Daripada bawah ni. Daripada bawah ni. Sini belum ada reset. Faham? Belum nampak reset dia. The moment dia buat reset, kita buat dua ni. Satu, kita masih struktur yang serupa. Satu. Parabola dekat weekly ni tak nampak. Weekly ni berterabur daripada bawah ni. Kita kira dia berapa lekuk dia. Itu je. Boleh? Benda sama. Apply dia dekat currency, apply dia dekat ni. Anda nak masuk yang leading dahulu. Kalau anda menjangka motif wave. Benda sama. Anda buat ranking untuk yen pair, GJ, AJ, mana satu? EJ ni ada incomplete sequence. EJ ni saya tunggu dekat sini nanti. Dekat dua ni. Sini ada incomplete sequence. Bila ini berlaku, saya nak trade dia. Sebab dia pun leading. Dia pun dah ada struktur ini. Dia lead. Dia dah ada struktur sini. Yang lain. Kita ada incomplete sequence yang besar. Tak apa. Tu jauh lagi. Itu weekly chart. Jauh lagi. Satu saya tak cerita. Saya belum cerita dia. Dua ni nanti kita akan trade. Boleh? Belum sekarang. Sekarang dijangka masih ada movement ke bawah. Kalau Bank of Japan besok buat lain benda, ini boleh habis ke atas. Boleh naik, dah habis dah. Tak ada dah. Kalau Bank of Japan seperti dijangka menaikkan inflasi punya target, ini boleh ke bawah.
Okey, bukan untuk sell. A ni tak break low. Kalau A break low, mungkin B itu boleh trade. Okey. So, untuk hari ni saya perhati belum ada apa-apa untuk saya. Market kita sedang menuju ke arah resisten dalam indeks. Pasaran US akan buka pada malam ini. Kanada kita ada data inflation untuk Kanada pada malam ini. Inflasi Kanada tinggi ke rendah? Macam mana nak tahu inflasi Kanada tinggi ke rendah? Malam ni kita akan ada data CPI untuk Kanada. Data CPI ni adalah untuk bulan lepas punya data. Macam mana kita nak tahu dia tinggi ke rendah? Ingat tak apa yang saya pernah kongsikan dahulu untuk Kanada ni? Macam mana nak tengok data dia? Ni contoh dia. Tukar Kanada. Mana Kanada? Okey, malam ni ada data CPI dia. Nak tahu whether inflasi dia tinggi atau rendah, pergi kat sini. Mana dia? IV PMI ni. Tekan dia. Latest release. Pergi kat situ. Okey. Tengok kepada prices punya data. Prices. Kalau kita tengok, data dia lebih tinggi untuk bulan 12. Ni dia punya chart. Macam mana nak tekan, nak detail dia ni? Price. Okey, pada bulan lepas. Jadi, disebabkan itu, untuk bulan lepas, kita jangkakan bahawa untuk CPI Kanada pada malam ini mungkin mengejutkan ke atas. Mungkin. Boleh? Kanada. Jangkaan untuk malam ini adalah inflasi lebih rendah. Ni mungkin berdasarkan IV ni mungkin akan lebih tinggi. Mungkin. Jadi jangan terkejut. Saya lepas tu nak buy Kanada tak, saya tak trade news macam tu. Ada cara analisa macam tu, saya tak pakai dia. Sebab kalau ada setup dekat technical, then baru masuk. Bukannya tunggu news, terkuat, tekan. Don't trade that way. Apa yang saya boleh nasihatkan kepada anda adalah, kalau anda ada teknik untuk trade news, pakai. Tapi kalau anda trade jenis tekan, news bagus, tekan. Jangan buat benda tu. Tolong jangan buat benda tu. The thing is, 10 kali, mungkin 2-3 kali kita betul. Yang lain tu kita salah. Masalahnya yang betul tu dia kita ingat. Yang salah tu kita tak peduli. Kita ingat cuma yang bagus saja. Itu memang nature manusia. Jangan buat. Kalau ada technical untuk trade news, macam ni biasanya, macam ni kita akan letak limit order, akan letakkan order apabila keadaan ini berlaku, dan anda pakai. Itu teknik. Tapi kalau ada trade jenis tekan, jangan. Sebab nak set stop loss, nak set TP tak dapat. Tak ada open TP, open SL, habis. Boleh? Di sinilah kita beralih kepada topik kita, iaitu pembentukan minda pedagang.